الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sampai tanah. Tengok muka surat 18. Sampai tanah apa ni? Baik apa? Tak baik. Tengok muka surat 18. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Sampai situ. Huraian sifat yang kelima daripada sifat salbiyah. Ingatlah, sifat yang wajib pada Allah tak terbilang. Dan yang diwajib ke atas kita mengetahui 20. Dalam 20 tu dia pecah 4. Ada dia panggil nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Supaya apa? Supaya mudah kita mengaji. Bukan ada apa pun. Jadi kita mengaji sifat nafsiyah habis dah. Ya, ini sifat wujud. Satu tu ya, dia panggil sifat nafsiyah. Lepas pada itulah 5 lagi, iaitu qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi qiyamuhu ta'ala binafsi. Satu lagi. Apa dia? Sifat salbiyah. Apa salbiyah? Sifat ni ternafikan barang yang lemah pada Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendiri itu ternafi Tuhan menumpang akan yang lainnya. Gitu. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Berdiri di sini bukan maksud duduk-duduk berdiri dah. Bukan maksud gitu. Tengok lagi. Tengok. Wajib pada syarak pula. Wajib syarak ni buat dapat pahala, tinggal berdosa. Ingat klik tu. Atas tiap-tiap mukallaf. Apa dia mukallaf ni? Iaitu orang yang diberatkan dengan hukum syarak. Kita lah orang yang ada akal, balik, manusia dan jin. Kita jadi wajib benda ni. Nak tak nak ke, musim payah ke mana pun, hukum tetap berjalan atas kita. Apa dia tu? Mengetahui. Yakni kita kena belajar sampai mengetahui. Di sini mengetahui itu Tuhan beri. Ngaji-ngaji tak reti juga. Nak reti kena bawa nak pandai cuti PKP. Bawa nak reti PKPB. Tak lama BCDEFG. Tak tu deh. Sebab tu nak pandai, ini bukan kerja kita Kalau ngaji sekali Tuhan nak pergi pandai. Di sini ada apa? Wajib yang diwajib atas Allah, atas kita mengenal. Belajar tu. Dia panggil wajib wasilah. Wajib dengan jalan belajar. Kita wajib belajar supaya kita mengetahui serta mengaku putus. Macam sifat-sifat lain juga. Wajib hati kita ni ada keputusan yang jazam putus, tak boleh jadi berbelah bagi. Dia tak panggil itu. Ataupun syak, atau waham, atau zon, dia mesti putus. Bila putus yakin. Nak datang putus tu mestilah datangkan bukti baru jadi putus. Kalau tak mari bukti dia jadi gitu. Sama ada turut orang tak panggil putus, dia panggil taklid.
Sebab tu bila mengaji tauhid ni, nak tahu satu sifat Allah, kita kena fikir dengan otak supaya mendatang bukti. Kita kena buat mari ayat Quran supaya datang bukti. Dengan bukti itulah mendapatkan putuh dalam hati. Putuh apa? Putuh kepercayaan kita tu. Tidak, percayaan kita jadi gitu. Kadang-kadang jadi zon, kadang-kadang jadi syok. Sebab tu dia tu mengaku putuh. Dengan kita belajar tadi barulah dapat usaha mutuh. Gitu. Di dalam hatinya, hati seseorang mukallaf tu, akan tentu sungguh berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Nak pegang kata Tuhan, ada satu sifat lagi yang wajib kita ketahui. Apa dah? Tuhan dia ada sifat berdiri dengan sendiri. Kita tak. Kita tak berdiri dengan sendiri. Berdiri sendiri ni bukan maksud macam berdikari tu. Aku ni berdikari, buat rumah sendiri, menega sendiri, jual cucu sendiri sekat PPKP ni. Tu bukan maksud macam tu. Berdiri di sini sifat Tuhan ni ada dua makna. Tengok. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Zat Tuhan ni dia tak kehendak pada tukang menjadikan dia. Tu maksud dia. Tuhan ni berdiri dengan sendiri. Jadi kita berdiri, kita tak. Kita ni ada tukang yang menjadikan kita. Itu sebab tu sifat kita tidak ada sifat qiyamuhu ta'ala qiyamuhu binafsih. Tak ada berdiri dengan sendiri kita. Sebab apa? Sebab kita ada tukang yang buat kita. Tu maksud tu. Tu maksud Tuhan tak ada tukang. Buat dia. Dan tidak berkehendak kepada zat. Apa satu maksud lagi? Aila yaftakiru ila mahalin wala muqassisin. Tu qiyamuhu ta'ala binafsi, maksud dia artinya apa dia? Iaitu Tuhan, zat Tuhan tu tidak perlu kepada mahalin. Apa mahalin? Tempat dia nak duduk. Zat dia tu. Dan juga tidak berkehendak pada tukang menjadikan dia. Bila sebut qiyamuhu ta'ala binafsi, dia ada dua makna. Di sini. Apa dia? Pertama, zat Tuhan bukan jenis menumpang pada benda lain. Sebab tu ada pahaman-pahaman lain pada Islam. Dia kata apa? Tuhan itu duduk dalam wajah, duduk dalam masuk dalam manusia yang merupa manusia. Tu pahaman sesat tu. Atau Tuhan Allah duduk dalam Tuhan anak. Tuhan anak doa duduk kena. Tu dia panggil lah. Tu dia maksud itu Tuhan bukan jenis tu. Zat Tuhan bukan jenis tu. Nak tolak tu lah tu. Pegang gitu kape. Makna Tuhan tak berdiri sendiri. Zat dia perlu pada tempat dia nak duduk. Tu satu makna. Tengok. Satu makna lagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Zat Tuhan ni bukan ada tukang membuatkan dia. Bila orang tanya kita apa maksud Tuhan berdiri dengan sendiri, iaitu dua makna. Pertama, zat Tuhan bukan jenis duduk di sesuatu benda lain, zat lain, seperti sifat yang duduk di zat. Bukan macam tu. Tengok tubuh kita ni berdiri dengan sendiri tak? Berdiri dengan sendiri, tapi bukan maksud tu. Maksud dia berdiri dengan sendiri ni tak ada masuk dalam benda lain. Tu maksud satu kita. Tetapi ada tukang yang menjadikan kita, yakni Allah. Maka tak berdiri juga kita. Tubuh kita ni. Tubuh saya tak duduk dalam tubuh bambahing. Tu maksud dia tu. Maksud pertama tu. Makna dia hak tu betul lah. Tapi tubuh saya ni perlu ada tukang membuatkan dia. Maka tak ada sifat berdiri dengan sendiri juga. Dan tubuh saya ni juga ada tukang yang menjadikan kita ni semua. Tubuh kita semua lah. Apa dia? Yakni Allah. Maka itu makna kedua. Kita tak ada dua-dua sifat. Tuhan ni zat dia tidak perlu kepada zat yang lain tempat dia duduk. Tu satu makna. Tu makna dia berdiri dengan sendirinya. Dan zat Tuhan juga tidak ada tukang membuatkan dia. Tu makna kedua. Ni sifat Tuhan pula. Sifat Tuhan pula duduk di mana? Duduk di zat Tuhan. Gitu. Tu Tuhan yang bersifat.
Tetapi tidak ada tukang yang membuatkan dia. Maka sifat Tuhan juga dia koding. Sifat kita duduk di zat kita, duduk tubuh kita. Sifat gemuk, pendek, hitam, putih, dan ada tukang membuatkan dia. Mudah faham dia. Jadi kita ni tak ada berdiri dengan sendirinya dan baharu kita ni. Tu dia. Qala musannif rahimakumullah. Firman Allah Ta'ala. Dia awak mari ni musannif. Awak mari menata apa? Awak mari dalil nakli. Apa dalil? Bukti dia. Bukti tak mana kata Tuhan tu berdiri dengan sendiri. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah. Artinya Allah Ta'ala, yakni zat Allah tu, tidak ada Tuhan yang lain melainkan ianya jua Tuhan yang hidup lagi bersifat hayyul qayyum, berdiri dengan sendiri. Iaitu qayyum, berdiri dengan sendirinya. Tu maksud tu di hayyul qayyum, di qayyum itulah ulama pecah pula hurai apa maksud berdiri dengan sendiri di sini. Pecah dua makna tu lah. Kita dah, kita ini dia panggil apa? Dalil nakli, dalil ayat Quran. Selesai masalah. Dan makna berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada menjadikan dia. Itu satu makna. Kemudian mau tanya apa makna Tuhan ni berdiri dengan sendiri? Zat Tuhan tu tak berkehendak pada tukang yang buat dia. Kalau dia ada tukang buat, jadi baru lah. Tak panggil berdiri dengan sendiri lah. Jadi tubuh kita, kita ada tukang yang buat. Maka kita ni tak boleh panggil berdiri dengan sendiri. Selesai masalah. Itu satu makna. Dan tidak berkehendak, makna yang kedua. Kiamat kepada suatu zat. Makna dia zat Tuhan tak nak pada zat lain. Yang hendak ada ia di zat tu. Makna dia zat Tuhan bukan nak duduk di satu zat yang lain. Makna dia zat Tuhan bukan bahasa tupang tempat lain. Tu dia panggil berdiri dengan sendiri, makna yang kedua. Jadi tubuh kita ni berdiri dengan sendiri tak? Berdiri sungguh. Kita tak tupang apa-apa badan kita ni. Tetapi kita ada tukang buat juga. Tak jadi juga. Sifat kita gemuk, kurus, panjang, pendek, hitam, putih. Duduk tupang ni mana? Tupang di zat kita. Tetapi ada tukang membuatkan dia juga. Jadi tak ada. Dua-dua tak ada kita ni. Tuhan tak macam kita nah. Zat dia berdiri dengan sendirinya dan tidak berkehendak pada tukang menjadikan dia. Dan tak berkehendak pada zat yang lain tempat dia nak duduk. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Gitu deh. Kalau begitu, apa kalau begitu? Kesimpulannya. Cakap bahasa Malaysia kita ni mudah. Kesimpulannya daripada yang kita dapat saat ni, apa dia tu? Bolehlah kita terjemah. Boleh juga kita nak buat makna lain, terjemah. Sebab nak cari bijak tu. Mencari siapa ni? Mencari Tuhan ni, cari Tuhan. Bukan cari Tuhan pergi tengah lok ni cari waktu selek tak jumpa. Pergi masuklah gelak tu tak jumpa Tuhan, kena mengaji. Aku mencari Tuhan terus campur dengan orang. Jumpa hak korang tu, hak gigi panjang tu. Nak tanduk itu. Mengaji jumpa alim ulama tak boleh. Dia tidak akan dapat ilmu melainkan dengan jalan. Boleh Tuhan nak beri, tapi dia pilih lah dengan jalan tak belajar. Boleh. Ilmu laduni dia panggil. Takut tak dapat laduni, dapat laguni lagi. Dah kita orang awam biasa ni, kena dengan jalan belajar, tidak dapat tidak. Melalui mulut alim ulama yang diambil daripada guru dia terus sampai ke Rasulullah tu. Itu cara dia. Baru kita boleh tu ilmu. Nak mengenal Tuhan pun dengan jalan itulah.
Bukan boleh duduk gitu, tak boleh. Bukan makam kita. Nabi Ibrahim tak apalah Nabi. Hai. Nah. Dia akan tengok matahari hak ni dah kali ni. Matahari tenggelam. Bukan Tuhan belah tu. Dia kata bulan kau cerah melahan molek ni. Tunggu bulan pun cerah gelap juga. Tak apa kita dah buat gitu kan. Sehari mari hak nunggu hak tinggi. Hak janggut 17 ekor panjang tu. Dia buat badan tinggi dia kali. Bukan makam kita lah. Kita kena mengaji lah. Tengah tak mengaji tu ya tu baik kumpulan macam-macam tu. Dia terjemuh pakai ikut suka dia. Kita kena ambil digu. Tengok. Kalau begitu, kalau balas tu cakap baling gitu. Kesimpulan dia cakap bahasa Malaysia. Bolehlah kita terjemuh. Kita nak terjemuh Qiyamuhu ta'ala binafsih ni. Pada cakapan Melayu, kita make bahasa Melayu kita lah. Apa dia? Dengan kata ada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Boleh kata gitu juga. Tuhan ni dia ada dengan sendiri-sendiri. Boleh cakap juga. Bukan sendiri jamaah Abdullah tu. Tu jamaah tu. Ni sendiri-sendiri ni maknanya Tuhan tak perlu pada tukang yang membuatkan dia, dan Tuhan tidak berkehendak pada zat yang lain tempat dia tupang. Tu maksud boleh juga kita cakap dalam bahasa Melayu kita. Tak kata Qiyamuhu ta'ala binafsi, kita kata Tuhan ni dia ada dengan sendiri-sendiri. Ada dia dengan sendiri-sendiri. Bukan maksud sendiri Tuhan jadi dia dah. Mana dia? Sifat Tuhan ni dia tidak berkehendak pada tukang buat dia, dan tidak berkehendak akan zat dia pada satu zat yang lain tempat dia nak duduk. Tengok. Atau juga boleh kita kata atau ada Allah Ta'ala itu cara-cara diri. Boleh kata juga. Tuhan ni dia ada dia cara-cara diri dia. Maknanya tak perlu pada membuatkan oleh sesuatu, dan tidak ada tempat dia duduk zat dia tu. Beza dengan kita lah. Kita baru ada tukang yang membuatkan dia, yakni Allah. Tubuh kita ni. Tuhan tak boleh panggil tubuh sebab dia bukan jenis jiring. Kita panggil zat. Dah kali. Gemuk, kuruh, hitam, putih kita panggil arak, sebab bahasa Arab menupang dia jiring. Badan kita jiring. Jadi di Tuhan tak boleh panggil arak, kita panggil sifat. Sifat dia duduk di zat dia. Tapi sifat Tuhan tidak ada tukang yang menjadikan dia. Tu maksud dia. Tuhan ini qadim dia, dan dia bersifat Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tengok. Dan makna cara-cara diri boleh pakai juga. Nak pakai bahasa tu pun. Pada bahasa Melayu itu apa maksud? Tidak berkehendak dan tidak berhajat. Aku sendiri-sendiri ya. Maknanya tak berhajat dan tak berkehendak. Aku cara-cara diri ya. Tu kau cakap kita lah yang baru ni. Aku sendiri-sendiri ya. Apa saja apa aku sendiri ya. Tak itu. Dok seorang-seorang aku lah. Cara aku sendiri-sendiri ya. Tak cara korang. Tu cara kita. Tapi kita baru juga. Kena cara dengan korang juga. Cekak saja ya. Aku buat rumah aku sendiri-sendiri ya. Cara-cara aku. Tak. Kita sebenarnya perlu pada yang lain. Nak buat rumah sendiri. Gena bata pun Cina harta. Sendiri tak benar. Semai hak kita nak buat semai rumah ikat bata tu memang cakap saja sih. Tak berkait dengan orang juga. Itu berkait dengan sadar kalau kami. Sebab apa nak buat masyarakat? Sebab apa nak buat baca semai, nak kelibat dengan orang tak? Kelibat dengan orang. Tuhan memang dia sendiri-sendiri. Kita cakap saja. Aku tak kena mengenal dengan orang. Sendiri ku buat bahung lah. Semua libat dengan orang. Semua terlibat dengan. Aku buat rumah sendiri lah. Cakap buat rumah sendiri. Padahal sakut lah orang tak? Sakut. Semai, bata, pasir. Semua kena orang hantar lagi. Kita kata tak aku ambil di sungai. Tak juga. Kena dengan orang juga. Sebab mau ambil sekok mau beli ke mana? Beli kedai. Kedai pun sakut dengan orang juga. Lewat guna.
Aku sekok pasir sungai tak kenal kan? Kenal dengan Tuhan. Habis lah. Di mana kita sendiri? Tak ada. Kita ni tak ada ni. Cakap saja. Sebab tu bila ada getah sikitnya duk belagak, semua kita libat dengan orang. Tokai balak boleh kata dia kaya. Kalau tak libat dengan kerani balak, tak libat dengan Polri. Tak kata. Tak kata. Tak libat dengan orang kata lori balak semua tu. Macam mana nak boleh ditokai balak? Tu manusia. Tuhan memang sungguh tak perlu pada sesuatu apa-apa. Itulah yang dinamakan dia sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi sifat qiyamuhu ta'ala binafsi itulah duduk di zat Allah Ta'ala. Adalah apa dia sifat yang mana? Tuhan tidak berkehendak pada tukang yang menjadikan dia, dan dia bukan zat, dia bukan jenis duduk di satu zat yang lain. Tu dua makna tu. Bukanlah dikehendaki dengan berdiri dengan sendiri itu mulanya duduk kemudian berdiri, bukan maksud gitu. Kalau hurai gitu pening pun kita. Bukan maksud Tuhan berdiri dengan sendiri, Tuhan tu duduk-duduk kau berdiri. Bukan dia. Yakni satu sifat yang dipanggil sifat salbiyah. Sifat yang ternafikan Tuhan itu berkehendak pada tukang menjadikan dia. Sifat itulah dia panggil sifat ternafi. Dia panggil salbi, sifat salbiyah. Tengok kalau musnah. Maka iaitu apa dia ni? Tuhan duduk-duduk berdiri. Mustahil atas Allah Ta'ala. Sebab benda berdiri duduk ni jadi giring for kita. Duduk berdiri berjalan cakung. Macam kita. Tuhan bukan macam kita. Habis. Qala musannif rahimahumullah. Gitu. Dan dalil pula dah. Dia waktu bit tadi hurai dalil ayat Quran. Ni bukti lagi. Nabi kejak lagi. Kata di Tuhan tu ada sifat berdiri dengan sendiri. Apa dia tu? Atas ada Allah Ta'ala cara-cara diri. Ialah kita fikir. Makna tadi pakai ayat Quran. Lah ni kita pakai ayat nombor 2 pula. Pakai datang lama, pakai otak pula. Otak kita pakai bipik dah lagi. Duk pakai buat cari makan ni sedari mari dah. Celek mata ni. Pakai otak ni fikir cari jalan nak cari makan ni 24 jam. Tahun ni kita fikir sak lah tepoh ni lebih kurang 45 minit ini ni. Fikir sak balas mana bukti nak mari bukti kata di Tuhan tu ada sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Sebab tu dia panggil dalil nombor 2 dalil akli. Ni dalil akal. Jadi nak menjadi akidah ni akal pun boleh. Tengok. Jadi kita pakai akal pula. Supaya supaya kejak di hati kita bahawa memang sungguh ada di Allah qiyamuhu ta'ala binafsi. Lalu dia pakai otak. Ya kata. Sebab tu panggil tauhid dia pakai akal. Tengok. Dia panggil dalil akli ni, dalil akli. Ialah kita fikir dengan otak kita. Kalaulah Allah Ta'ala tidak ada cara-cara diri, otak boleh fikir sendiri. Kita fikir dengan otak kita, kalau Tuhan tidak berdiri sendiri, bahkan berkehendak pada menjadikan dia, kalaulah Tuhan tak cari diri sendiri ataupun berkehendak pada tukang menjadikan dia, nescaya adalah ia baharu. Dia dua ya. Tak kok ni, kok tu, tak kok tu, kok tu. Dia tak lagi kok lain lah. Kalau tak kodeng baharu, kalau tak baharu kodeng. Tak lagi nombor 3. Kalau Tuhan tak berdiri dengan sendirinya otak kita fikir, tentu dia baharu. Itu. Ini sebab apa fikir gitu? Baharu tu mustahil, tapi fikir supaya beri jadi habis hak. Panggil. Dapat keputusan tak lagi lah. Tu dipanggil wajib pada akal Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri. Tu dia panggil tu. Maka akal terimalah. Akal boleh terima. Setelah kita fikir tak lagi lah. Habis keputusan lah. Maka dia patah kelik pegang kata wajib pada akal berdiri dengan sendiri. Mustahil pada akal berdiri dengan yang lain. Macam tu. Guna otak untuk tu lah tu. Untuk dapat keputusan tu.
Untuk pegang kata Tuhan tu berdiri dengan sendiri, dan untuk tolak Tuhan berdiri dengan lain. Setelah mana? Setelah kita hujah dengan akal. Tu dia baik, dia suruh fikir tu. Fikir tengok dia kata. Fikir kat mana? Kalau Tuhan tak berdiri dengan sendiri, atau ada tukang membuat dia, maka bertukar hakikat zat Tuhan jadi baharu. Awak tak fikir tu, maka ia itu mustahil juga, tak boleh terima. Terima tak apa? Bahawa Tuhan tu baharu. Kerana telah tetap sedianya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Apa maksud? Sebab kita berbahas dah sifat kidal dulu ni. Tu tajuk dia. Kita bahas dah sifat kidal dulu ni, tidak daur, tidak tasasul ni. Ni kita bahas lah. Kalau Tuhan tidak kidal, maka Tuhan baharu. Kalau baharu, mesti ada tukang yang membuat dia. Siapa buat? Kawan ni buat oleh kawan ni. Kita bahas ni. Dipanggil tasasul. Duk buat tak habis. Kita kata mustahil akan. Atau kau tu kawan ni buat kau ni, kau 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 ni. Macam mana otak kita boleh terima? Dalam waktu yang sama kawan ni tak ada, kawan ni pun tak ada. Jadi nak menimbul kawan ni, ditimbul oleh kawan ni. Kawan ni penipulah. Tolak dua tu dalil sifat kidam dah kita bahas. Dia kata, tu dah tahu tu. Tu dia panggil tengok. Mustahil lah Tuhan baharu. Kerana telah tetap sedianya, yakni sifat sedia yang kita bahas dulu ni, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti yang nyata di sana. Di mana tu? Di bahasan kitab kidam. Tak ingat tak kita bahas? Ingat tak tu deh. Tapi bukan kita ingatlah deh. Kita mengaji sifat kidam ni. Yang saya bahas daur dengan tasasul tu. Dua-dua jalan tu tak lagi. Maka kesimpulan dia, kita pusing kelik Tuhan wajib kidam. Habis. Jadi kalau Tuhan ni kita fikir kata tidak ada tu, dia tak berdiri sendiri, maka baharu. Bila baharu macam mana ada kidam? Tak lagi juga. Satu tolak baiklah. Maka Tuhan kena ada Qiyamuhu ta'ala binafsi. Okey. Dalil nombor 2 pula, dengar tak? Atau berkehendak pada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Baik. Atau kita katakan, kalau Tuhan tidak berdiri dengan sendiri, dengan makna yang kedua apa dia? Tuhan berkehendak pada tempat dia duduk. Kalau kita badan kan, badan saya nak kena duduk dalam badan Ibrahim. Tuhan tu makna yang kedua, bukan macam tu maksud dia tu. Gitu tengok. Maka dinamakan dia sifat. Kalau zat Tuhan berkehendak pada zat yang lain tempat dia duduk, zat Tuhan bertukar hakikat menjadi sifat. Apa maksud zat? Maqama binafsih, barang yang berdiri dengan sendirinya. Apa makna sifat? Sifat maqama bi ghairih, barang yang duduk di benda lain. Kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala li wasi qiyamuhu ta'ala binafsi wa daniyat qudrat iradah. Duduk di mana? Duduk di zat Allah. Kena ada sifat. Adapun zat Tuhan, dia bukan duduk di satu yang lain. Kalau dia duduk satu yang lain, bertukar hakikat zat menjadi sifat. Tu guru dulu dia hurai sampai tara tu ni. Kalau kita pakai dak lah, dia dah tu. Orang mari pulas sikit kan, turut habis jahannam pening kepala habis. Tengok deh, pulung buat kitab, tulis kitab, taruh di kitab bahasan yang kejap supaya kita kejap. Tengok, bila kita kata Tuhan berkehendak pada zat yang lain tempat dia duduk, kalaulah kita kata tak, Qiyamuhu ta'ala binafsi bukan sifat tu lah, bukan sifat Qiyamuhu ta'ala binafsi, maka bertukar hakikat pula jadi sifat. Yakni Allah Ta'ala itu kena kepada sifat. Dia bokok tu klik. Tengok. Dan jikalau Allah Ta'ala sifat, maka tentulah tidak bersifat. Kok tu belah. Kalau sifat bukan boleh tubik sifat. Sebab sifat bahasa duduk di zat. Boleh tak? Dia itu bersifat dan bersifat pening lah. Dia kena zat Tuhan yang bersifat baru kena.
Tapi kalau kita pegang kata Tuhan tak kira betul Allah binafsi, maka zat Tuhan berkehendak pada tempat yang duduk, maka bertukar hakikat zat Tuhan jadi sifat. Maka sifat mana boleh duduk di sifat? Peninglah. Dah sifat Tuhan nak duduk di mana? Tengok. Maka tentulah tidak bersifat bila tak bersifat. Kalau zat Tuhan bertukar hakikat jadi sifat. Dah sifat-sifat Tuhan ma'ani, sifat ma'ani, kudrat iradat. Nak tak di mana tu? Maka tentulah tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani seperti kudrat iradat dan yang lagi akan datang ilmu hayat sama basar. Tu maksud dia tu. Dia suruh kita bahas gitu. Ni. Kadang-kadang orang komplain juga, Pak siapa dia 10 sampai 100 lah. Dia royak dah. Ngaji ada 2 jenis. Pertama dia kata secara ijmali. Apa maksud ijmali? Secara borong, wajib hak tu. Apa maksud borong? Tuhan kudrat. Mana bukti? Ni bukti belakang. Gelap cerah sejuk panas. Sudah tu. Selesai dah. Tapi kalau mari orang pandai lagi berbahas musim ligat, dia jadi gitu. Maka kita pun mengajilah hak lagi. Dia panggil tafsili. Apa tafsili? Juga sebutir-sebutir dengan dalih. Supaya apa? Supaya kerja. Kalau orang mari bangkang, kita boleh bahas. Maknanya hak tu sebab tu lu. Dia ada 2 lah, tafsili dan ijmali. Dia mau rayak masjid macam bubuk tu tak tu, warna hijau masjid besar. Tiang dah. Tiang tak tu dah lah. Banyak tiang. Tu dia panggil tafsili. Tiang berapa, kapek apa keping. Apa itu putih. Tu siapa tafsili. Kita mengaji tafsili ni. Hak ni sunat. Bahagian tafsili. Tengok. Jadi dalam satu perjalanan yang diboleh kosa semayang, kena ada juga orang yang boleh membahaskan dalil tafsili 20 sifat ni. Kalau tak ada seorang pun dosa habis kawasan tu. Sebab tu nak mengaji juga. Ada pun ijmali fardu ain tiap-tiap seorang. Kena reti setiap seorang situ-situ. Tapi ngaji ni tak syok. Duk pusing ligat melila gitu. Nak sedap kena TOA perah A5 tu. Tu syok semua. Tengok malam bola aku pergi mengajar di Tanjung Kiri. Aku tengok semua geng veteran. Aku tengok aku tak boleh mengaji lama malam ni deh. Badro Bastia dah settle dah bola. Baca tak dapat 5 minit berhenti. Dia tak boleh. Dia bahasa dia lah sebab mengaji kitab tauhid bahasa dia. Sebab dia mana akidah, otak kena berjalan. Tapi dia pegang kuat. InsyaAllah. Hak duk pegang kuat akidah sunnah wal jamaah ni, kaki ngaji kitab tauhid kuat. Tidak timbul macam-macam. Mari liberal dia turut liberal. Apa salahnya? Apa kena ada pusing tu? Mari plural pragmatis sosialis apa pun serabut habis. Ngaji kemah tapi tak ngaji tauhid ikan. Dia tak faham sifat Tuhan kok mana. Cekak ikut dan gitu. Tu yang terbit nyataan kata semua agama jawab baik. Dia benih lah. Dia tak mengaji tauhid mulai. Tengok semua kita berkat berdoa sesama Tuhan belaka. Mu sama Tuhan aku, Tuhan tu boleh belaka. Mana? Tak kena langsung. Tu dek. Tapi gini, dok mi musim ligat ni. Ni tak gerak ni. Tok guru pun tak gerak. Anak murid pun pening. Klik sakit hilang bukan kata apa. Kita pening kepala. Tu tak masuk takluk esok lagi buatlah. Tengok kalau musnah rahimahullah tu jarang ngajar dah. Jarang ada. Tapi kalau kan insya-Allah tuan-tuan. Tak lorat ni. Kegangan jadi kuat insya-Allah. Kita ada hujah. Tengok. Maka otak kita ni kita guna untuk dapat akidah. Macam tadi ni. Dapat dah hari ni. Otak kita boleh fikir sungguh juga. Dia akan terandah. Sampai satu hak dia tak boleh giyah. Tengok. Kalau Tuhan jenis menupang pada benda lain, maka Tuhan itu jadi sifat. Bila sifat, macam mana nak ada sifat ma'ani? Kok mana nak ni? Tak timbul lah sifat ma'ani kudrat iradah yang lagi akan datang disebut.
dan tidak bersifat pula dengan sifat-sifat maknawiyah. Bila Tuhan tak ada kudrat, maka tidak adalah kaunuhu qadiran. Dia buatlah. Sebab Tuhan kita jadi sifat lah. Zat Tuhan tak jadi sifat. Bertukar hakikat. Kalau Tuhan jenis bernumpang pada zat yang lain, maka zat Tuhan tak dipanggil zat, ia akan dipanggil sifat. Karena bahasa sifat ialah menumpang pada yang lain. Tajuk tu ya. Tengok qala musannif. Dan tidak bersifat pula bila tak ada kudrat, sifat ma'ani, tidak ada qadar, tidak ada ilmu. Kaunuhu hayyan, tak tahu. Kang tu tak ada lah. Dia mesti tu klik lah. Bila tak ada ma'ani, maka tak ada lah maknawiyah. Jadi 14 sifat tak ada. Tengok dia kata gitu. Otak fikir. Kerana kaedah dia kan, yang tetap kaedah dia macam tu. Bahawasanya sifat tidak boleh menumpang sifat. Hitam boleh tak menumpang di hitam? Tak boleh. Hitam kena menumpang di speaker, ketul speaker ni. Kerana ini adalah jiring, maka ini adalah sifat. Sifat ketul speaker ini adalah hitam. Kerana hitam tu sifat. Kaedah dia gitu. Biru boleh tumpang tak? Benar dia sendiri. Biru tak boleh menumpang biru. Biru kena menumpang di bendera Barisan Nasional. Tak ada. Putih boleh menumpang lagi? Tak boleh, kerana putih itu sifat. Maka putih mesti menumpang di jiring baju ni. Tu kaedah dia. Sifat. Sebab tu keputusan dia, Tuhan itu berdiri dengan sendiri dia. Nak pegang tu ya. Gitu. Maka jika tidak bersifat dengan sifat ma'ani, kalaulah Tuhan jenis menumpang benda lain, maka zat Tuhan bertukar hakikat jadi sifat. Bila bertukar zat Tuhan jadi sifat, balah mana ada sifat ma'ani nak duduk di sifat? Kok mana? Sifat kena ada di zat. Maka bila tak ada sifat ma'ani, maka tidak adalah sifat maknawiyah. Bila tidak sifat dan tak ada sifat maknawiyah, nescaya tiada menjadi ia akan makhluk ni. Jadi zat Tuhan yang bersifat kudrat, yang menimbulkan dan meniadakan makhluk. Sifat iradah, sifat apa? Antara sifat ma'ani. Apa dia? Berkehendak menentukan akan timbul tak timbul makhluk. Gitu. Dan sifat ilmu mengetahui dia akan hendak timbul atau tak mau timbul. Sifat. Dan sifat hidup, kalau Tuhan tak hidup lah mana nak jadi? Kau tu kelak. Dan sifat kalang. Banyak dah. Gitu dia. Maka jawab sang semua tu untuk apa? Untuk keputusan kata Tuhan qiyamuhu ta'ala binafsih. Tajuk tu ya. Tetapi bahasa kita macam tu lah cara dia. Boleh nak mengaji kata tu, hurai hafal kita boleh, tapi adalah kita nak kejar. Takut tak kejar ya. Tu ya tok guru bahas sampai tara tu. Tengok. Dan makhluk ini, dan satu bukti lagi. Bukti tak mana? Tengok dengan butir mata. Tidak ada, maka batilun. Bila tak ada sifat kudrat, tidak ada sifat 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 iradah ilmu hayat, yakni sifat ma'ani. Oleh kerana Tuhan itu bersifat, zat Tuhan itu sifat. Setelah kita kalau pegang kata Tuhan itu tidak ada qiyamuhu ta'ala binafsih, tak timbul sifat ma'ani. Bila tak timbul sifat ma'ani, malah mana nak jadi makhluk ni? Bila tak jadi makhluk ni, bohong. Maka tidak ada apa? Tidak ada makhluk ni bohong. Betul tak bohong? Sebab kita nampak butir mata makhluk ada. Tu tajuk dia. Maka butir mata kita juga boleh menjadi bukti untuk akidah. Sebab tu dia syarat nak jadi apa? Syarat nak jadi mukallaf kena ada penglihatan dan pendengaran. Kalau beranak-beranak butir mata buta, telinga pekak, tak dipanggil mukallaf. Dan nak hajar kok mana? Jadi
Karena mata ni juga boleh menyaksikan kan? Bukti akan adanya Tuhan, bukti adanya qiyamuhu ta'ala binafsiha. Jadi Tuhan tak, jadi makhluk tak ada tu adalah batilun, kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata-mata kita. Jadi kita tengok makhluk ni gelap, cerah, sejuk, panas, masjid macam bubuk semua ni. Saat ni polis Roblox tu, ayo, semua benda itu menjadi bukti kata apa? Bahawa Tuhan ada, ya, sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Nah, tengok. Tuhan, kalau begitu, kesimpulan nombor 2 pula. Ni. Kalau begitu Tuhan tetap bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Yakni kudrat, iradah, ilmu, hayat sama bahasa. Sebab apa? Sebab ada makhluk ni. Dengan sifat kudrat, ilmu, hayat, iradah itulah. Nah, bukti bagi kata benda ni menjadi bukti timbulnya perkara ni. Dan sifat maknawiyah, sifat kaun tu, kaunuhu, keadaan tu, sifat hal tu. Bila ada kudrat, dia ada kaunuhu qadiran. Dia timbul tu. Kerana Tuhan kita itu zat. Tuhan kita itu zat, bukannya sifat. Bukan sifat. Karena sifat kaedah dia kena menumpang di zat. Jadi kudrat, iradah, ilmu, hayat sama bahasa, sifat yang duduk di zat. Apa dia zat pula dah? Zat tu kita panggil ganti nama. Nak panggil diri saya nampak macam orang, sebab Tuhan bukan jenis jiring, tu kita panggil zat. Tuhan bukan jenis ketua macam kita. Nak panggil seorang Tuhan, tak kena lah. Tu dia buat zat tu. Tengok. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Cara-cara diri macam itulah. Yakni berdiri dengan sendirinya. Dengan dalil itulah kita huruf ya, kita pegang klik keputusan dia macam tu. Tuhan itu ada satu sifat di dia, yakni sifat salbiyah. Sifat apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Tengok, sifat ternafi. Apa maksud sifat salbiyah? Sifat yang tertidakkan. Kalau kidam, sedia, makna dia tertidakkan bermula. Baqa, ada di Allah baqa, maka ternafikan binasa tu pada Allah Ta'ala. Tu dia panggil sifat salbiyah, sifat ternafi, bukan menafi. Menafi ada dulu baru buang. Misal Tok Guru beri saya pakai, dia kita pergi kebun atau benang, gigi sampai kebun, klik-klik sampai rumah, tengok-tengok litah di kaki, maka kita pun ambil parang buang litah. Itu dia panggil menafikan litah. Kalau kita pergi kebun, gigi kebun atau benang, klik-klik rumah, litah memang tak ada. Itu dia panggil ternafikan litah. Jadi menafi, ternafi itu sifat, yakni sifat salbiyah yang ada pada Allah Ta'ala. Wajib kita pegang gitu. Dia tengok. Kalau orang sebut kata gini, orang sebut kata Pak Mak tu mandul. Pak Mak tu bersifat dengan mandul. Jadi kita tu Pak Mak tu tidak ternafikan anak. Tak? Dengan automatik kita faham apa kata apa? Pak Mak itu ternafikan anak. Tak ada anak. Orang sebut Pak Mak tu mandul, menikah sampai 25 tahun lah. Automatik kita nampak di Pak Mak tu ada ya sifat apa? Sifat tak ada anak. Jadi tak ada anak tu tak ada di dia. Ada anak tu tak ada di dia. Maka mandul itu ternafikan ada anak. Begitulah tu. Maka qiyamuhu ta'ala binafsih itu sifat yang ada pada zat Allah. Ternafikan Tuhan itu berkenaan pada Tuhan, menjadi ternafikan zat Tuhan itu duduk pada suatu zat yang lain. Itu maksud dia. Qala musannif rahimahullah. Nampak kena mengaji juga wajib. Kalau sunat-sunat kah atau haru-haru tak apa deh. Supaya kita makan apa? Makan teh ais cincau. Nak teh ais saja pun haru.
Nak tambah cincau pun harus. Tapi ngaji tauhid ni tak payah. Kau dia boleh pilih nak mengaji boleh, tak mau mengaji boleh. Tak usah ada mengaji. Pening kepala. Tak gitu. Tapi wajib awal saya wajib. Wa yajibu ala kulli mukallafin, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Kekeng kita. Bila wajib dipaksa lah weh. Apa maksud wajib? Tuhan bersifat dengan pemaksa, dia paksa mu. Apa maksud wajib? Tuntutan putus. Menata apa tuntutan putus? Sekira-kira buat dapat pahala tinggal dosa. Kena buat juga. Kena mengaji juga. Setelah kamu cukup syarat. Apa syaratnya? Manusia. Tengok kita, manusia kata apa? Manusia. Atau jin. Dua tu. Sama ada Islam atau kafir. Kita Islam. Bukanlah juga, kena mengaji juga. Atau berakal. Ada akal. Ada pacar indera, dengar dan lihat. Kena juga. Ada juga tadi. Nak sabit apa? Ketika tu kalau tak mengaji di dunia tak apalah tak mengaji. Dia balas esok no. Apa tak mengaji? Deh. Tengok kalau musannaf rahimahumullah tak reti apa. Tak mengaji siapa tak boleh kata apa. Masalah kita dengan Tuhan, dengan orang tak apa. Dengan orang tak kalau, dengan kerajaan tak kalau kita boleh bahaung. Melambak orang duk bahaung. Baru ni orang buat surat selai. Tu dengan kerajaan polis. Dengan gari, dengan lokat, dengan penjara ada kutu pergi buat surat polis. Tu nak marah polis tak kena. Buat surat polis pergi ambil dandah. Jeng. Pegawai je nak jauh. Dia buat surat saya lepas tu. Pergi buat surat polis. Polis berilah kata nak kira urusan kerja apa payah. Urusan apa? Pergi semua. Pergi ambil dadah. Sebab kena tang. Tu jadi geng. Tu manusia boleh tipu lah tu. Tak boleh. Tengok musannaf nak balik. Tengok. Itulah pengakuan yang betul. Jadi pengakuan hati kita tadi dengan perbahasan tadi betul tak? Betul sungguh. Yang sama berbahasa yang kita bahas tadi ni, pegangan kita pegang tadi betul tak? Sama sungguh. Sama tak mana tu? Dengan pengakuan Allah. Allah mengaku tu kena dengan kita bahaskan tadi. Tak mana tu? Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Allah kata apa? Hei manusia, kamu sekalian yang berkehendak pada Allah. Betul tak? Kehendak dia sungguh kita ni. Walaupun dakwaan orang kafir, dia tak perlu Tuhan. Pada zahir saja, hakikat ya. Tuhan Cina dia boleh makan ke darah kafir-kafir tu. Hak menegak kaya berjuta, siapa beri? Untung rugi Melanya, Tuhan beri. Tu buka kedai besar-besar kot baling, Longwang, Presmart, semua demo. Tu. Menegak kita Melayu nak beli RM8 sejam, pun seksa demo RM8,000 sejam. Lepas tu mek colok, ya, begitu. Demo zahir kata bukan Tuhan Allah. Pagar cakapan saja. Pada hakikat siapa begitu? Tuhan juga. Tu dipanggil berkehendak tak? Kehendak. Kita berkehendak Tuhan semua benar. Kita makan ubat demam pun. Pada hakikat bila lega siapa dia? Tuhan juga. Kalau siap-tiap ubat bila lega, tak ada orang mati. Doktor pun kira. Duklah ubat tu doktor tu. Kita tak kata nak pergi ke ubat pun jauh. Jadi sakit kadang ni nak kereta dulu nak pergi 2, 3, 40 km. Doktor duklah sepeta, boleh matilah sepeta. Cek-cek sakit. Apa tak pakai ubat? Kalau lah ubat tu semata-mata dak. Cuma disuruh adat saja ubat tu. Pada kuah kekuatan ubat tu pun tak beri bekas lagi. Kalau kita pegang kata memanglah ubat tu lah yang beri lega kafirun terus. Sebab terus tinggal Tuhan terus. Kalau kata kena memanglah Tuhan beri lega, tapi kuah, apa kuah? Kekuatan bahan kimia dalam ubat tu yang lega. Bid'ah lagi pasti. Memanglah pasal dia kena buat gitu, tapi kena jadi dua dah syirik juga. Tuhan lah lega tapi kena pakai bahan kimia tu jugalah. Sentrol sulfat tu.
Nak kena tentu korbanat tu. Allah apa tak tu ni. Nah. Gini. Kalau sain lah berasa ni. Sain tak apa tak tu ni. Bahasa dalam ubat tu. Kalau pegang ubat tu juga, pasir kong jadi pasir. Gini. Jadi gitu nah. Sebenarnya semata-mata Allah ya. Cuma bahasa dia disuruh kita suruh ikhtiar jalan. Tapi ba'atikok jangan ikhtikok barang. Ikhtiar kena ikhtikok tajuk lain. Kalau natani lebih lega kabeh tu. Sebab kita tinggal Tuhan tu semata-mata pegang makhluk bizmu. Mana dia Tuhan belaka. Tengok doktor lah kena COVID-19 upah 100 orang mati. Tidak doktor duklah ubat telan sungguh-sungguh ubat. Tak payah demo pun kerana ada satu kuasa lagi yang kontrol semua. Tengok kalau musannaf rahimahullah. Tuhan kata tak? Kamu sekalian yang berkehendak kepada Allah. Tuhan kata tu betul sungguh. Macam kita bahas tadi, kita perlu ke dia sungguh. Dan Allah Ta'ala itu ialah yang kaya lagi terpuji, yang terkaya. Tambah situ. Bukan kaya, terkaya. Dia tukar sikit. Kaya di sini bukan maksud banyak. Kalau kita orang kata Tuhan maha kaya lah, laut, bumi, sungai, pokok, kayu, ranjing, belis, semua dia. Tu maksud banyak. Macam kita manusia ni. Oh, dia tak kaya gini. Kebun getah lagi, kelapa sawit lagi. Stable kuda. Di pepustan, gostan, syaitan. Semua dia belakang. Tu harta luar negara saja. Tak negeri lagi. Tu dipanggil banyak. Kaya kita bukan kaya. Tuhan terkaya. Apa maksud terkaya? Tak perlu pada sesuatu. Mustaghniyan kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi. Kaya ni apa maksud? Dia tak mahu kepada dia. Semua nak ke dia tu baru terkaya. Kita tak perlu pada sesuatu. Walau di zahir kita sebut orang kaya, tapi orang kaya perlu juga orang. Jadi kaya dia kata, miskin kamu semua Allah kata. Betul lah. Siapa pun nak kaya? Sebab kita perlu. Terkaya sebenarnya dia tak perlu baru kaya betul. Bila sakit kita perlu pada nak menyemuh. Maka miskin juga. Tuhan tak ada sakit, tak ada apa. Dia. Tu dia panggil Tuhan terkaya. Kalau kita pegang Tuhan kaya kerana banyak, hari kiamat esok Allah gulung langit bumi, hancur habis, cuci kalah langit, jatuh habis bumi, tak ada apa satu. Tu dia. Maksud terkaya di sini tak perlu, bukan maksud terkaya dengan makna banyak. Kalau banyak langit bumi kerana Tuhan kaya, langit esok akan runtuh, bumi akan pecah habis, bulan bintang akan jatuh. Pada masa kosongnya. Pak Tuhan matikan habis, dia cakap pula, sabana rajas di dunia hebat mana? Mana raja? Tak ada siapa sahut. Mana orang hak besar-besar hebat? Senyap nak jawab apa mati habis. Tu maksud sini tak kata bukan maksud kaya di sini. Kita cakap zahir lah kadang-kadang Tuhan maha kaya, hak dia belaka, bukan macam tu. Maha kaya sini Tuhan tidak perlu pada sesuatu. Tengok. Lagi terpuji hamid. Tengok. Dikehendaki kaya itu. Tengok sini dah. Yang lepas, yang tidak berkehendak, tu maksud dia. Dia tambah terkaya tu. Kepada apa-apapun tu dipanggil orang kaya sungguh. Kita ni orang banyak dia panggil. Tapi manusia pasal dia dan kaya ni jarang sangat bersyukur. Kaya dia XYZ langsung. Banyak jenis tu. Macam orang kerja kosmetik lah. Bila meniaga kosmetik dan jadi ponang so pun nak bercium apa. Tak jadi ponang apa boleh. Mu tengok tukar-tukar kosmetik kita. Bila kaya sikit hajatan dia jadi cakap lembek. Aku benci sungguh lah. Cakap keras tak boleh. Dan atau tukar bukan semua lah, tapi banyak kan jenis tu. Satu lagi tukar masak. Orang putih waktu tukar masak badan berbulu gitu. Kita ada tukar masak ini kita sang. Aku pelik sungguh. Jatang betul-betul dan aku lengik tengok semua. Betul-betul tak tengok. Sungguh gitu, kebanyakan.
Kalau toko-toko kosmetik ini alat yang cepat jadi kaya semua orang Melayu kita. Alhamdulillah lah, saya syukur pada Allah bahasa kita maju. Tapi yang kita heran bila kaya nak juta nak jadi cakap pun. Nak jadi sotang. Aku heran sungguh. Betul lagi banyak cakap pun jadi lembut lah. Macam Ibrahim ni. Kalau nasib baik dok mi kamera ni. Kalau mi kosmetik jadi gitu. Aku pelik sungguh dalam Melayu kita ni. Ramai saya tengok TV sebut pun nak melemek tu. Orang putih tokai kosmetik relax pada macam ni. Saya tahu. Itu tokai kosmetik dah jadi tu. Cakap pun jadi musing gitu. Satu lagi hak tukang masak. Dan dia jadi antara bangsa nama masuk TV dia cakap dia dah cakap. Ambil apa? Ini bawang. Geli. Orang putih relax. Bawang is salt is water. Bukan masak orang putih. Pelik lah Melayu kita. Jadi bahasa tu. Tu kawak lemah ni kau nak iat siap-siap. Tapi kau tak sebut nama, kau tak kata apa aku. Memang banyak kami. Tuan-tuan tengok TV. Bila dia jadi kaya, dia jadi musing lah. Dia tak ingat Tuhan lah. Jadi pelik lah. Deh. Tu nasib baik tak cocok tek timur lagi. Cocok tek timur gitu cik naik pening pala kita. Kalau musnah rahimahumullah. Pelik-pelik sungguh jadi tengok. Habis. Tu makna dia terkaya. Dikehendaki terkaya. Tambah situ. Yang lepas iaitu yang lepas, yang tak kehendak. Yang lepas hak tadi lah, ayat Quran tadi ni. Yang tidak berkehendak kepada apa-apa pun. Tu maksud terkaya. Bukan maksud kaya di sini adalah banyak harta, bukan dia. Bukan kerana Tuhan ada langit bumi. Itu maksud terkaya. Tuhan tak perlu pada sesuatu, sesuatu perlu pada Tuhan. Maka nyatalah. Apa nyata? Jelas. Teranglah. Terang di mana? Terang di hati kita. Dapat keputusan lah. Tidak pakai royak kiamuhu balah mana weh. Setelah kita bahas dengan akal dengan ayat Quran tadi, jelaslah hati kita pun. Tak boleh pergi dah. Daripada ayat itu, ayat Quran saat ni bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kiamuhu ta'ala binafsih, pelaga dengan hak kita bahas tadi, sepakat sungguh. Dia panggil dalil nakli, dalil akli hak kita bahas tadi. Tu dia panggil sifat apa tu? Sifat salbiyah. Yang namo pak. Setelah dibaka akidam, baka mukhalafah kiamuhu ta'ala binafsi. Satu lagi tinggal wahdaniyah. Satu lagi sifat yang termasuk dalam sifat salbiyah, iaitu sifat wahdaniyah. Qala musannif rahimakumullah. Wajib pada syarak pula, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanah situ. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihnahu fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.